Topik kita pada hari ini adalah sakit buah pinggang kronik. Sakit buah pinggang bermakna buah pinggang anda tidak bekerja dengan sepatutnya dan sedang mula kehilangan fungsinya. Sakit buah pinggang kronik menjadi semakin teruk lama-kelamaan. Tekanan darah tinggi dan kencing manis adalah dua sebab utama sakit buah pinggang yang kronik. Tidak ada penawar bagi sakit buah pinggang kronik, tetapi anda boleh ambil langkah untuk pelihara fungsinya selama yang boleh. Sakit buah pinggang peringkat akhir memerlukan dialisis atau pemindahan buah pinggang. Apakah sakit buah pinggang kronik ataupun kritikal? Sakit buah pinggang kronik bermaksud terdapat kerosakan pada kedua buah pinggang anda dan ia tidak bekerja dengan baik sebagaimana sepatutnya. Buah pinggang anda adalah seperti penapis dalam badan anda untuk menapis sisa, toksin dan air berlebihan dalam darah. Ia juga membantu dalam fungsi lain seperti tulang dan kesihatan sel darah merah. Apabila buah pinggang mula kehilangan fungsinya, ia tidak boleh tapis sisa yang bermaksud sisa-sisa ini berkumpul dalam darah anda. Sakit buah pinggang dikatakan kronik kerana fungsi buah pinggang secara perlahan merosot lama-kelamaan. Sakit buah pinggang kronik boleh membawa kepada kegagalan buah pinggang yang mana ia dipanggil sakit buah pinggang peringkat akhir. Bukan semua orang yang ada sakit buah pinggang kronik akan mengalami kegagalan buah pinggang, tetapi penyakit ini selalu menjadi semakin teruk jika tidak dirawat. Tiada penawar untuk sakit buah pinggang kronik. Rawatan seperti dialisis dan pemindahan buah pinggang adalah pilihan untuk buah pinggang yang gagal ataupun peringkat akhir sakit buah pinggang. Apakah tugas buah pinggang anda? Anda ada dua buah pinggang. Ia berbentuk kacang merah yang terletak di bahagian belakang badan anda pada dua belah sisi tulang belakang, hanya di bawah tulang rusuk. Setiap buah pinggang bersaiz penumbuk tangan anda. Buah pinggang mempunyai banyak kerja, tetapi kerja utamanya adalah membersihkan darah anda, membuang toksin, sisa dan air yang berlebihan sehingga menjadi kencing. Buah pinggang juga mengimbangkan jumlah elektrolit dalam badan seperti garam dan potasium dan mineral-mineral. Buah pinggang juga membuat hormon yang mengawal tekanan darah, membuat sel darah merah dan mengekalkan kekuatan tulang anda. Sekiranya buah pinggang anda rosak dan tidak bekerja sebagaimana sepatutnya, sisa-sisa akan terkumpul dalam darah anda dan menyebabkan anda sakit. Apakah 5 peringkat sakit buah pinggang kronik? Terdapat 5 peringkat sakit buah pinggang kronik berdasarkan sebaik mana buah pinggang anda mampu untuk tapis sisa daripada darah. Ujian darah dan air kencing menentukan tahap kronik sakit buah pinggang anda. Tahap ini bermula dari sangat ringan iaitu tahap 1 sehingga buah pinggang gagal, tahap 5. Pengendali kesihatan ataupun pihak hospital menentukan tahap fungsi buah pinggang berdasarkan kadar penapisan glomerular ataupun glomerular filtration rate GFR. GFR anda adalah berdasarkan jumlah kreatinin iaitu bahan buangan yang ditemui dalam darah anda. Tahap 1, kadar penapisan glomerular ataupun GFR, mililiter per minit. Maksudnya, berapa mililiter yang buah pinggang anda boleh tapis dalam 1 minit. Untuk tahap 1, seandainya bacaan anda adalah 90 dan lebih tinggi. Bermaksud, buah pinggang anda berfungsi dengan baik, tetapi anda ada beberapa tanda kerosakan ringan buah pinggang. Untuk tahap 2, GFR, mililiter per minit, 60 sehingga 89. Bermaksud, buah pinggang anda berfungsi dengan baik, tetapi anda ada lebih banyak tanda-tanda kerosakan ringan buah pinggang. Untuk tahap 3A, GFR adalah 45 hingga 59 ml per minit. Bermaksud, buah pinggang anda tidak berfungsi baik sebagaimana sepatutnya dan menunjukkan kerosakan ringan dan sederhana. Ini adalah tahap biasa yang mana anda akan mula rasai tanda-tanda ataupun simptom ketika peringkat ini. Untuk tahap 3B, GFR anda adalah 30 hingga 44 ml per minit. Bermaksud, buah pinggang anda menunjukkan kerosakan sederhana dan tidak berfungsi sebagaimana yang sepatutnya. Dengan rawatan yang betul, ramai orang boleh kekal dalam peringkat ini dan tidak merebak ke tahap 4. Tahap 4 pula, GFR adalah 15 hingga 29. Bermaksud, anda ada buah pinggang yang berfungsi dengan sangat teruk, yang mana ia telah rosak dengan teruk dan hampir tidak berfungsi. Tahap 5,
GFR kurang daripada 15 ml per minit. Bermaksud, buah pinggang anda sangat hampir untuk gagal atau berhenti berfungsi. Waktu ini, anda memerlukan dialisis buah pinggang atau pemindahan buah pinggang. Adakah keadaan ini biasa? Kira-kira 15.5% atau lebih 5 juta rakyat di Malaysia berdepan masalah penyakit buah pinggang kronik. Setiap hari, kira-kira 28 individu didiagnosis sebagai pesakit yang buah pinggangnya gagal berfungsi secara kekal dan memerlukan dialisis untuk hidup. Manakala di United States, 15% orang dewasa menghidap penyakit buah pinggang kronik dengan anggaran 37 juta orang yang hidup dengan sakit buah pinggang kronik. Apakah simptom atau tanda sakit buah pinggang kronik? Ketika peringkat awal penyakit buah pinggang, anda biasanya tidak ada tanda-tanda yang kelihatan. Semakin teruk keadaan penyakit ini, akan terlihat tanda-tandanya seperti kerap kencing, keletihan, kelemahan dan rendah tahap tenaga, hilang selera makan, bengkak tangan, kaki dan buku lali, nafas pendek, kencing berbuih, mata bengkak, kulit kering dan gatal, susah untuk menumpukan perhatian, susah untuk tidur, rasa kebas, mual atau muntah, otot kejang, tinggi tekanan darah dan kulit menjadi gelap. Perlu beringat bahawa ia mengambil masa bertahun-tahun untuk sisa buangan terkumpul dalam darah anda dan menyebabkan simptom. Bagaimanakah rasanya apabila sesuatu yang tidak kena pada buah pinggang anda? Anda selalunya tidak akan ada tanda-tanda penyakit buah pinggang, terutamanya ketika di peringkat awal. Apabila anda mula mempunyai simptom, tanda pertama sesuatu tidak kena adalah tangan dan kaki anda bengkak, kulit gatal atau perlu untuk kencing lebih kerap. Oleh kerana simptom-simptom pelbagai, langkah terbaik adalah dengan melakukan pemeriksaan doktor. Apakah sebab biasa penyakit buah pinggang? Sakit buah pinggang berlaku apabila buah pinggang rosak dan tidak dapat tapis darah anda. Untuk sakit buah pinggang kronik, kerosakan ini selalunya berlaku untuk tempoh bertahun-tahun. Tinggi tekanan darah ataupun hipertensi dan diabetes adalah dua sebab utama sakit buah pinggang kronik. Antara sebab dan keadaan lain yang memberi kesan pada fungsi buah pinggang dan menyebabkan sakit yang kronik adalah glomerulonefritis. Jenis penyakit buah pinggang ini melibatkan kerosakan pada glomeruli, iaitu unit penapis dalam buah pinggang anda. Polycystic kidney disease ataupun penyakit buah pinggang polycystic. Ini adalah gangguan genetik yang menyebabkan banyak sis berisi cecair yang tumbuh dalam buah pinggang. Ini mengurangkan kemampuan buah pinggang anda untuk berfungsi. Membranous nephropathy. Nephropathy membran. Ini adalah gangguan di mana sistem imun badan anda menyerang membran penapisan sisa dalam buah pinggang anda. Halangan saluran kencing akibat batu karang, pembesaran prostat atau kanser. Vesicoureteral reflux. Ini adalah keadaan di mana kencing mengalir ke belakang, ke atas ureter anda, ke buah pinggang anda. Sindrom nefrotik. Ini adalah koleksi gejala yang menunjukkan kerosakan buah pinggang. Jangkitan buah pinggang berulang, diabetes related nephropathy ataupun nephropathy yang berkaitan dengan diabetes. Ini adalah kerosakan satu atau lebih saraf yang disebabkan oleh diabetes. Lupus dan penyakit sistem imun lain yang menyebabkan masalah buah pinggang. Adakah penyakit buah pinggang adalah penyakit keturunan? Ya, penyakit buah pinggang boleh berlaku dalam keluarga biologi. Faktor risiko penyakit buah pinggang kronik seperti diabetes juga cenderung berlaku dalam keluarga. Siapa yang berisiko menghidap penyakit buah pinggang kronik? Sesiapa sahaja boleh mendapat penyakit buah pinggang kronik. Anda lebih berisiko untuk penyakit buah pinggang kronik jika anda menghidap kencing manis, mempunyai tekanan darah tinggi, mempunyai penyakit jantung, mempunyai sejarah keluarga yang menghidap penyakit buah pinggang, mempunyai struktur atau saiz buah pinggang yang tidak normal, berumur lebih 60 tahun, mempunyai sejarah panjang mengambil ubat penahan sakit NSAID ataupun ubat anti radang bukan steroid. Ini bermaksud produk yang dibeli di kaunter dan beberapa ubat penahan sakit yang diberi doktor preskripsi. Apakah komplikasi penyakit buah pinggang kronik? Beberapa komplikasi penyakit buah pinggang kronik termasuk jumlah sel darah merah yang rendah ataupun anemia, tulang yang remah dan rapuh, gout, acidosis metabolik. Ini adalah ketidakseimbangan kimia ataupun acid base
dalam darah anda yang disebabkan oleh kemerosotan dalam fungsi buah pinggang. Darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit saluran darah termasuk peningkatan risiko strok dan serangan jantung, kerosakan saraf, kalium tinggi ataupun hyperkalemia yang menjejaskan keupayaan jantung anda untuk berfungsi dengan betul, fosforus tinggi ataupun hyperphosphatemia, risiko tinggi jangkitan disebabkan oleh sistem imun yang lemah, pengumpulan cecair, membawa kepada bengkak pada kaki, buku lali dan tangan anda. Bagaimanakah penyakit buah pinggang didiagnosis? Pertama, doktor akan mengambil sejarah perubatan anda, menjalankan pemeriksaan fizikal, bertanya tentang sebarang ubat yang sedang anda ambil dan bertanya tentang sebarang gejala yang anda perasan. Doktor akan meminta ujian darah dan air kencing untuk memeriksa fungsi buah pinggang. Secara khusus, ujian darah akan memeriksa kadar penapisan glomerula anda ataupun GFR. Ini menerangkan betapa cekat buah pinggang anda menapis darah, berapa banyak mililiter seminit yang ditapis oleh buah pinggang anda. GFR anda digunakan untuk menentukan peringkat penyakit buah pinggang anda. Tahap creatinine serum anda yang memberitahu sejauh mana buah pinggang anda mengeluarkan bahan buangan ini daripada darah. Creatinine adalah bahan buangan daripada metabolisme otot dan biasanya dikumuhkan dalam kencing anda. Tahap creatinine yang tinggi dalam darah anda bermakna buah pinggang anda tidak berfungsi dengan baik untuk menyingkirkannya dalam kencing anda. Ujian air kencing akan mencari protein albumin dan darah dalam kencing anda. Buah pinggang yang berfungsi dengan baik juga tidak sepatutnya mengandungi albumin. Ujian lain mungkin termasuk ujian pengimagen untuk mencari masalah dengan saiz dan struktur buah pinggang anda seperti ultrasound, pengimagen resonance magnetik ataupun MRI dan imbasan tomografi berkomputer CT scan. Doktor anda juga boleh memerintahkan biopsi buah pinggang untuk memeriksa jenis penyakit buah pinggang tertentu atau untuk menentukan jumlah kerosakan buah pinggang. Bagaimanakah penyakit buah pinggang kronik dirawat? Tiada ubat untuk penyakit buah pinggang kronik, tetapi langkah boleh diambil untuk mengekalkan fungsi buah pinggang anda supaya ia berfungsi selama mungkin. Jika anda mempunyai fungsi buah pinggang yang merosot, buat dan kekalkan lawatan doktor ataupun nefrologi pakar buah pinggang. Mereka memantau kesihatan buah pinggang anda. Urus glukosa darah anda, gula, jika anda menghidap diabetes. Elakkan mengambil ubat penahan sakit dan ubat lain yang boleh memburukkan lagi penyakit buah pinggang anda. Urus tahap tekanan darah anda. Ikuti diet mesra buah pinggang. Perubahan diet mungkin termasuk menghadkan protein, makan makanan yang mengurangkan tahap kolesterol darah dan menghadkan pengambilan garam dan potasium. Jangan merokok, bersenam atau aktif pada kebanyakan hari dalam seminggu, kekal pada berat badan yang sihat untuk badan anda. Ubat untuk penyakit buah pinggang. Bergantung pada punca penyakit buah pinggang anda mungkin diberi satu atau lebih ubat. Ubat-ubatan yang mungkin ditetapkan oleh ahli nefrologi pakar buah pinggang termasuk perencat enzim penukar angiotensin SCE atau penyekat reseptor angiotensin ARB untuk menurunkan tekanan darah anda. Phosphate binder ataupun pengikat fosfat jika buah pinggang anda tidak dapat menghapuskan fosfat. Diuretik untuk membantu badan anda menghilangkan cecair berlebihan. Ubat untuk menurunkan paras kolesterol. Erythropoietin untuk membina sel darah merah jika anda anemia. Vitamin D dan kalsitriol untuk mengelakkan kehilangan jisim tulang. Apakah dialisis buah pinggang? Kerana tiada ubat untuk chronic kidney disease ataupun penyakit buah pinggang kronik, jika anda menghidap penyakit buah pinggang peringkat akhir, doktor dan anda mesti mempertimbangkan pilihan lain. Kegagalan penuh buah pinggang akan mengakibatkan kematian jika tidak dirawat. Pilihan untuk penyakit buah pinggang peringkat akhir termasuk dialisis dan pemindahan buah pinggang. Dialisis ialah prosedur yang menggunakan mesin untuk mengeluarkan bahan buangan daripada badan anda apabila buah pinggang anda tidak lagi dapat melaksanakan fungsi ini. Terdapat dua jenis utama dialisis. Yang pertama, hemodialisis. Dengan hemodialisis, darah anda dialirkan melalui mesin yang membuang bahan buangan, air berlebihan dan garam berlebihan.
Darah itu kemudiannya dikembalikan ke dalam badan anda. Hemodialisis memerlukan rawatan selama 4 jam, 3 kali seminggu. Dialisis peritoneal. Dalam dialisis peritoneal, larutan dialisis diletakkan terus ke dalam perut anda melalui tube. Larutan menyerap sisa dan kemudian dikeluarkan melalui tube yang sama. Larutan baru ditambah untuk meneruskan proses pembersihan. Anda boleh melakukan dialisis jenis ini sendiri. Terdapat 2 jenis dialisis peritoneal, iaitu dialisis peritoneal ambulatory berterusan (CAPD) yang melibatkan perubahan dalam larutan dialisis 4 kali sehari dan dialisis peritoneal kitaran berterusan (CCPD). CCPD menggunakan mesin untuk mengisi, mengeluarkan dan mengisi semula cecair secara automatik pada waktu malam. Apakah pemindahan buah pinggang ataupun kidney transplant? Pemindahan buah pinggang adalah proses menggantikan buah pinggang yang tidak sihat dengan buah pinggang yang sihat. Buah pinggang untuk pemindahan datang daripada 2 sumber, iaitu penderma yang masih hidup dan penderma yang sudah meninggal dunia. Penderma hidup biasanya ahli keluarga, teman atau rakan. Penderma buah pinggang yang hidup adalah boleh kerana seseorang boleh hidup dengan baik dengan satu buah pinggang yang sihat. Buah pinggang penderma yang mati biasanya datang daripada penderma organ. Semua penderma disaring dengan teliti untuk memastikan terdapat padanan yang sesuai dan untuk mengelakkan sebarang penyakit berjangkit atau komplikasi lain. Secara purata, orang ramai menunggu kira-kira 3 hingga 5 tahun untuk buah pinggang daripada penderma yang telah meninggal dunia. Biasanya lebih cepat untuk menerima buah pinggang daripada penderma hidup. Terima kasih kerana menonton channel Kesihatan Malaysia. Sila subscribe, like dan share video ini.